Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat Hari Kanak-kanak Sedunia 2021 peringkat negeri Perak. Terlebih dahulu saya ucapkan jutaan terima kasih kepada Tuan Moderator Cikgu Muhammad Afendi bin Muhammad Hizir selaku moderator pagi ini, dan beliau juga merupakan seorang JU saya dulu satu ketika di Batam Padang, Maktab Mualim. Banyak input yang saya belajar dari beliau, dan hari ini beliau sebagai moderator dan saya sebagai panel insya-Allah akan membicarakan tentang pedagogi fun learning. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak penganjur sempena dengan sambutan Hari Kanak-kanak Peringkat Negeri Perak, iaitu Jabatan Pendidikan Awal Kanak-kanak UPSI, PPD Batam Padang Mualim, PPD Kedah Utara dan Jabatan Pendidikan Negeri Perak khususnya. Saya akui agak sedikit gugup, insya-Allah apa yang saya cuba sampaikan hari ini adalah berkenaan dengan fun learning, jadi kita seharusnya lebih fun lah insya-Allah. Okey, yang saya kasihi adalah anak-anak. Anak-anak mungkin yang di ruangan maya ataupun ibu ayah, khususnya guru-guru, rakan seperjuangan, pensyarah serta uh, penonton yang menonton di sesi live Facebook Jabatan Pendidikan Awal Kanak-kanak UPSI dan juga webinar insya-Allah. Okey, saya share saya punya slide. Okey. Nampak tak saya punya slide? Okey, kita akan membicarakan tentang pedagogi fun learning dalam konteks pendidikan awal kanak ataupun sebagai saya, pengalaman saya sebagai seorang guru prasekolah. Saya lebih kepada pengalaman yang berada di kawasan-kawasan pedalaman dan luar bandar, sebab seperti mana yang diperkenalkan oleh Tuan Moderator tadi, sekarang mengajar di sekolah orang asli, dan sebelum itu saya berada di kawasan pulau di Sabah, Kepulauan Sabah, di Beluran Sabah. Saya merupakan guru yang boleh katakan merintis dua buah sekolah. Yang pertama di Sabah dan kedua di sinilah di Pusraya ini. Ketiga-tiga buah sekolah tu adalah kebanyakannya pengalaman saya lebih kepada orang kata apa, pedalaman ataupun luar bandar lah. InsyaAllah saya akan cuba ceritakan sedikit bagaimana saya laksanakan fun learning kepada anak-anak murid saya di sekolah. Okey. Tapi sebelum tu kita lihat bagaimana apa maksud sebenar ataupun makna istilah pedagogi dan fun learning ni untuk kita memahami sebelum kita pergi lebih jauh. Kita seharusnya faham daripada sudut akar dia dulu, baru kita pergi kepada ranting, dahan dan daun-daun dan bunga sebagainya insya-Allah. Okey. Okey, dari segi makna istilah, saya kira guru-guru dah memahami, dah mahir tentang apa itu pedagogi. Mungkin ada ibu ayah bertanya kan, apa itu pedagogi? Okey, dari segi maksud ataupun makna pedagogi ni adalah seni mengajar seorang guru tu, kemahiran, cara dia, pendekatan digunakan dan apa yang dia nak sampaikan, teknik apa yang digunakan kepada berdasarkan apa yang dia ada untuk sampaikan kepada murid dia. Dan saya boleh katakan ia sebagai satu rangkaian kerana ia menghubungkan antara guru, ilmu dan juga murid ataupun input yang nak sampaikan kepada murid. Okey, manakala fun learning dah kita faham dalam bahasa Inggeris lah kan. Fun learning dalam bahasa Melayu adalah fun, satu benda yang menyeronokkan. Seronok. Learning is pembelajaran. Pembelajaran yang mana yang kita lihat pembelajaran itu menyeronokkan, menggembirakan, riang. Dan ia boleh kita katakan sebagai pembelajaran yang meriah. Kenapa saya katakan meriah? Kita lihat sebagai contoh suasana hari raya lah, perayaan dan sebagainya. Pakaian baju warna-warni, makanan yang kata apa, pelbagai. Jadi benda tu satu benda yang kita nampak dia boleh mengujakan seseorang tu. Uh, Seperti mana juga dengan pembelajaran. Jadi kita lihat kat sini saya cuba ringkaskan adalah pedagogi fun learning ni adalah cara guru menyampaikan ilmu ataupun input ataupun sesuatu maklumat kepada murid melalui beberapa pendekatan, teknik, kemahiran, aktiviti tertentu yang pelbagai lah ikut aktiviti guru tersebut ke arah pembelajaran yang menyeronokkan. Ke arah maksudnya dia sendiri create ataupun suasana tu yang menyeronokkan. Dan sekaligus yang ni penting, mewujudkan makna. Makna ni dia dapat pada murid tu. Kita seronok-seronok tapi tak dapat apa pun, itu bukannya satu pembelajaran. Tapi kita lihat kepada makna kepada murid. Dan ini kita akan lihat pada slide-slide akan datang lah. InsyaAllah. Okey. Okey, saya teruskan. Sekejap ya. Okey. Saya ganggu sikit dia punya apa nama.
Okey, siapa, kanak-kanak dan kenapa? Dua perkataan ni saya kaitkan kenapa apa kaitan mereka dua perkataan ni dengan pedagogi fun learning. Kerana siapa kanak-kanak kita lihat adalah siapa kita punya sebagai gurulah, siapa kita punya subjek, siapa kita punya klien, kita punya orang untuk kita didik. Itu kanak-kanak lah, sebagai guru prasekolah, tadika dan sebagainya, ibu ayah, anak-anak. Okey, kenapa kita gunakan pedagogi fun learning? Saya mulakan dengan persoalan, siapa kanak-kanak? Kita kena tahu siapa kanak-kanak dan kenapa kita nak gunakan. Okey, kita mula dengan siapa kanak-kanak. Saya cuba alih saya punya skrin sekejap. Lari sikit. Okey. Okey. Siapa kanak-kanak? Okey, seperti yang kita tahu kanak-kanak, anak saya, anak awak macam itulah. Anak kecil, anak orang kan. Kanak-kanak adalah kanak yang berumur antara 0 hingga 18 tahun ataupun bawah 18 tahun lah maknanya. Dan kanak-kanak ni satu yang unik. Seorang yang kata dia ada satu sifat semula jadi, dia ingin tahu. Dan dia punya melalui sifat ingin tahu tu dia cuba explore, dia cuba dapatkan sesuatu. Dan bagaimana kanak-kanak cuba dapat sesuatu, dia melalui dia punya fitrah dia adalah bermain. Saya boleh analogikan ataupun kita dari sudut kita lihat dari sudut pandang yang berbeza lah. Tadi kita tengok kanak-kanak kan, cuba kita lihat dari sudut haiwan pula. Saya bukan nak kaitkan anak tu binatang sebenarnya tidak. Tapi kita melihat dari sudut pandang yang berbeza dari sudut alam. Macam mana Allah ciptakan, Tuhan ciptakan binatang dan sebagainya. Kita tengok anak kecil haiwan. Kalau kita anak kucing sebagainya, kita letak benang tali, kita main dengan dia kan. Apa yang dia buat dengan tali tu? Pastinya dia akan kejar kan, dia akan main sama dengan kita sebagainya. Itu kucing yang kecil, bagaimana kucing dewasa? Kita tak tali pun kita tak nak layan. Macam tu. Kita punya pandangan bahawa kanak-kanak fitrah hendak ada semula jadi adalah bermain. Dia nak main, dia nak explore, dia nak tahu. Saya bagi contoh. Kita biasa perhatikan kalau anak-anak tu dah akan ambil satu barang, dia akan campak kat bawah, baling kat bawah. Baling. Sebenarnya kita nampak macam, apa budak ni buat kan? Kita macam nak marah, tepuk tangan dia. Apa baling-baling ni? Sebenarnya, kita tak tahu bahawa kanak-kanak tu sedang explore apa yang berlaku sebab dan akibat daripada contoh dia jatuhkan pen kan. Dia bunyi, dia dengar bunyi. Oh, bunyi ni macam ni. Apa jadi kalau dia baling lagi? Contoh kalau bola kan, bola tu melantun. Melantun. Kalau dia baling kuat, kuat lagi lantunan tu contoh sebagainya. Kalau contoh kita bagi barang yang sesuai lah maknanya. Jangan kita bagi barang yang kaca sebagainya untuk baling. Tapi kita perhatikan apa yang kanak-kanak tu buat. Sebab dia ada sifat ingin tahu dalam diri kanak-kanak tersebut. Dan kanak-kanak ni kita tahu, kita perlu tahu tentang perkembangan dia. Setiap kanak-kanak ni mempunyai perkembangan yang berbeza. Bagi contoh, yang dinyatakan oleh Howard Gardner ada 9 kecerdasan, pelbagaian kecerdasan kan. Ada linguistik, musikal, ruang sebagainya. Setiap kanak-kanak ni ada berbeza. Ada yang anak tu dia banyak cakap. Popek cakap dia asyik mengadu dan sebagainya. Tapi budak ni kita lihat dari segi dia punya kecerdasan dia lebih kepada linguistik, bahasa dan sebagainya. Berbeza dengan kanak-kanak yang jenis dia dengan muzik dia bergerak, dia joget sebagainya kan. Dia ikut muzik tu. Itu kanak-kanak yang kinestetik ataupun yang dia dengan muzik dia boleh nyanyi sebagainya, itu musikal dan sebagainya. Itu perbezaan. Setiap kanak-kanak ni dilahirkan berbeza dia punya kecerdasan. Jadi kita lihat, kita kena tahu dia punya pelbagaian kecerdasan tu dan bagaimana kita nak terapkan fun learning pada kanak-kanak. Okay? Dan kita juga kena tahu keperluan kanak-kanak seperti mana yang dinyatakan oleh teori atau hierarki Maslow. Jadi keperluan fisiologi, keselamatan, dekat situ tingkatan tu kita tahu. Kat bawah tadi tempat tinggal, makanan, keselamatan, yang atas nombor 2 keselamatan. Bahawa kanak-kanak perlukan keselamatan. Itu keperluan manusia lah di teori Maslow, hierarki Maslow tu. Okey. Itu dari segi siapa kanak-kanak. Kita kena kenal dulu siapa kanak-kanak sebelum kita ajar ke atau kita didik, kita kena walaupun kita tak ada anak lagi ke, dah ada anak pun kita kena kenal siapa kanak-kanak. Okey, bagaimana perkembangan otak dia. Okey. Dan kenapa? Yang ini kita lihat kenapa perlunya pedagogi fun learning. Tak boleh ke cikgu guna bermain ke apa nama bertema apa lagi bersepadu sebagainya. Tak boleh ke kenapa nak guna fun learning? Sebenarnya fun learning ni dia menyeluruh. Kenapa kita ambil balik pada permasalahan tadi? Kerana ia pada asalnya adalah sebelum ni kita dididik macam saya lah, zaman saya berpusatkan guru. Buka cikgu bagi kertas, lembaran kerja kita salin, tulis sebagainya kan. Itu berpusat guru bagi arahan, murid terima je, alif papan putih. Okey. Dan dia boleh bersifat tradisi lah zaman tradisi dan dia mengikut dan tak mengikut zaman lah. Maknanya contoh zaman saya tu zaman 90-an. Saya belajar zaman 90-an, saya nak ajar pula anak murid saya bagaimana saya belajar zaman 90-an. Itu tak sesuai. Seperti mana yang dinyatakan dalam Saidina
Umar Al-Khattab menyatakan bahawa didiklah anak mengikut zamannya kerana Tuhan lahirkan anak pada zaman dia, bukan zaman kita. Okey, jadi kita kena ikut zaman anak tu, bagaimana kita nak didik zaman anak. Zaman sekarang kita faham ada zaman yang sangat mencabar dan pelbagai aplikasi dan sebagainya, teknologi dan sebagainya. Jadi kita kena ikut zaman tu. Zaman anak-anak yang sekini lah, bukannya zaman kita nak ajar zaman kita kepada anak-anak tu tak sesuai. Okey, dan dia lebih kepada zaman dulu lebih pada statik. Maksud saya kat sini, budak duduk saja. Macam saya duduk, dia salin. Ni contoh saya lah. Dia salin je. Jadi budak yang ada kecerdasan pelbagai yang kinestetik tu nak bergerak tu, tak boleh duduk 5 minit. Dia duduk macam ni. Duduk, kesian kat dia. Dia nak bergerak tau. Dia tak sesuai. Dia macam tak bosan. Lepas tu satu lagi budak. Ada budak dia mahir tentang motor kasar, motor halus dia dah kuasai. Ada budak yang lambat perkembangan dia. Dan dia akan bila contoh kita bagi tekanan contoh kita salin cepat, bagi 5 masa 5 minit siap. Budak yang dah ada kemahiran motor kasar, motor halus ni, dia pasti cepat siap. Tapi berbeza dengan budak yang belum capai lagi tahap kemahiran tu, dia akan buat slow, satu-satu. Dia tak siap apa yang dia rasa. Dia akan rasa macam tak sesuai bagi dia. Dia rasa macam terancam, dia tak selamat, buat sikit salah. Dan dia akan rasa, dia cuba buat satu helah bela diri. Dia akan kata kat cikgu ataupun mak ayah dia penat lah, demam lah, sakit lah. Dia akan muncul dalam otak dia bagaimana dia nak atasi masalah ni supaya tak berhadapan dengan situasi yang dia hadapi. Contohnya lah, okay? Macam saya pun saya nakal juga dulu masa zaman-zaman saya. Guru pun agak garang kan. Okay? Masa saya zaman sekolah rendah dulu, selalu jugalah kena, tapi biasalah budak nakal ni dia lain sikit pemikiran dia. Dia akan buat alasan macam-macam alasan, sampaikan mak saya tahu, saya kenalah balik. Maknanya alasan tu dia tak nak berjumpa, dia berhadapan dengan guru sebab dia rasa terancam. Dia rasa macam tak selamat nak belajar. Dan dia pun rasa terbatas. Sebab had limit dia, keupayaan dia tu, tahap tu je. Dia tak boleh nak lebih lagi sebab tak ada dorongan dan bantuan sebab kita hanya berpusatkan guru sebagainya kan. Dan dia tidak mengikut keperluan ataupun hak kanak-kanak tu dalam bermain dan sebagainya lah. Okay, ini kenapa? Dan kita lihat, saya cuba kaitkan dengan isu yang semasa lah, isu kanak-kanak tertekan. Okay, ramai kita tak melihat betul ke kanak-kanak tertekan. Kita tak nampak, kita tak bincangkan secara meluas. Dan ini didedahkan dalam artikel sebelum PKP, Tinjauan Kemasahan Malaysia, Kesihatan dan Mobiliti Malaysia. 2019 mendapati 424,000 kanak-kanak di Malaysia mengalami masalah mental. Ini tahun 2019. Masa PKP ini kita tak tahu lagi, mungkin ada lagi besar lagi jumlahnya. Dan tinjauan mendapati 95% kanak-kanak berusia 5 tahun dinyatakan tu menderita masalah mental dan dinafikan menerima rawatan kerana ibu bapa, dan dinyatakan ibu bapa tu dia tidak mengetahui apa itu isu kesihatan mental kanak-kanak tu. Macam nampak anak biasa je anak dia. Kita tak nampak, kita tak melihat secara mendalam, kita tak bincangkan isu ni. Harapan dan artikel ni juga menyatakan bahawa harapan ibu bapa ni, saya tak salahkan ibu bapa atau sekolah, tapi ini artikel ni keluarkan terhadap kecemarangan akademik dan tekanan di sekolah menyumbang kepada kesihatan mental kanak-kanak. Maknanya ada berapa persen tu menyumbang kepada kesihatan mental kanak-kanak. Jadi kita lihat balik bagaimana pedagogi kita laksanakan, bagaimana pembelajaran yang kita berikan, bagaimana pendidikan yang kita berikan kepada anak-anak. Ini main peranan. Okay? Dan kita lihat pada perkembangan otak kanak-kanak. Dan kenapa saya mengatakan perkembangan otak anak-anak sangat penting, kerana neuron sedang berkembang dengan kritikal pada 6 tahun pertama. Ini pakar menyatakan bahawa kosong yang letak 6 tahun sangat memerlukan perkembangan emosi dan kemahiran sosial 90% berbanding perkembangan intelek atau IQ, academic skill hanya 10%. Macam tutur matematik, membaca dan sebagainya, 10% saja. Itu kosong yang 6 tahun lah. Okay. Emosi adalah satu perkara yang paling penting dan perlu dididik pada 6 tahun pertama. Itu yang kita lihat bahawa dalam Islam dia ada menyatakan bahawa umur sebegini perlu dilayan seperti raja kan. Kita nak layan dia sebab kita nak bentuk, nak didik dia punya emosi tu. Kita nak penuhkan kasih sayang tu. Antara 90% ni lah sifat kasih sayang, yakin diri, hormat orang lain, disiplin dan adab. Mana kita tekan tu dulu sebelum kita tekan pada akademik. Dan ini saya ambil daripada kata-kata mentor saya sendiri ataupun pakar awal pendidikan kanak di Malaysia. Dia menyatakan bahawa manusia anak dahulu sebelum akademik yang mereka. Yang ini paling penting sebab kita kebanyakan hari ini, mungkin ada yang tak setuju dengan saya lah, dia lebih kepada akademik, nak anak pandai baca dan sebagainya, pandai menulis dan sebagainya. Itu yang penting dulu. Sebelum masuk tahun 1 semua dah lengkap. Tapi kita terlupa, kita terlepas pandang bahawa manusiakan anak tu dulu itu adalah lebih penting, kerana dia akan bawa usia dia yang daripada 6 tahun pertama tu nak bawa sehingga panjang hayat dia tu, itu yang agak-agak kritikal.
Bayangkan kalau tempoh 6 tahun tu kita tak didik dengan emosi, kasih sayang dan tak ada, bila kita ada contoh yang zaman sekarang berlakunya apa, tak ada murid tak ada adab, tak ada disiplin, tak ada hormat. Sebab apa kita tekankan anak tu dengan perkara-perkara yang bukan mereka bersedia untuk terima. Maknanya bagi contohlah, kita dah ajar anak ni pandai sebagainya pada usia 6 tahun, ni kosong 6 tahun dia belajar sebagainya, baca sebagainya. Masuk tahun pertama tu tak ada masalah, mungkin okey, oh, bagus budak ni pandai. 2, 3, 4 dia akan mula rasa kurang minat. Sebab dia dah pandai, cikgu nak ajar pun budak dia pandai dan sebagainya. Dia rasa turun, down, 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 down. Berbanding budak yang bila dah sampai waktu dia, dia ada tahap dia, tempoh dia, dah bersedia untuk terima apa yang kita kata academic skill ni, secara tak langsung dia akan pergi seperti roket. Kita yang saya tekankan di sini adalah percaya kepada proses. Ramai orang tak percaya pada proses. Orang lihat macam hasil, satu hasil. Kalau boleh nak segera, macam Maggi lah kita makan. Apa kita makan Maggi hari-hari, apa jadi? Kita tak sihat kan? Saya kaitkan benda dengan persekitaran itulah. Begitu juga dengan anak-anak. Kita terlalu cepat untuk sediakan dia kepada benda yang belum disedia untuk terima. Jadi apa jadi pada dia? Pertama tekanan lah. Actually, okay, yang ini saya cuba kaitkanlah sebelum saya masuk pada game fun learning. Okay, fun learning is holistic, menyeluruh. Kenapa saya kata menyeluruh? Okay, dan ia ada kaitan dengan KSPK. Saya kira guru-guru prasekolah mungkin dah hafal kot, tak tahu hafal ke khatam ke. Dekat matlamat prasekolah tu dah ditulis menyeluruh dan bersepadu merangkumi jerislah jasmani, emosi, dalam tu dah menyeluruh. Tapi bagaimana kita nak terapkan menyeluruh tu? Ialah kita gunakan fun learning. Okay, fun learning kita mula apa yang fun learning menyeronokkan. Bila kita mengajar menyeronokkan, budak tu seronok. Apa yang kita nampak pada budak tu? Riak wajah dia tu senyum dan sebagainya, seronok, puas. Dia ada rasa macam dalam bestnya hari ni belajar sebagainya, seronoknya hari ni. Dia akan keluar, dia akan pancarkan dalam dia punya riak, dia punya apa, tindak balas dia tu. Secara tak langsung dia akan, orang kata, mula berhubung dengan kawan-kawan dia dan dia wujudkan satu sosialisasi. Dia akan bercakap, aku nak main ni, aku nak main ni, aku nak main tu, kau jadi ni, kau jadi tu. Dia akan bagi kawan dia. Dan di situ dia akan mula menggunakan kognitif. Dia akan fikir macam mana nak uruskan permainan. Contohlah bagi main main AIOU sebagainya. Dia akan fikir, ni macam mana nak cakap kawan dia. Kau menang, kau kalah macam ni. Dia akan melibatkan fizikal. Semua tu akan berkait. Dan apa yang saya nak kongsikan di sini, kita cuba bayangkan, kita bayangkan kanak-kanak. Kita bermain, tapi kita tak boleh bercakap. Contohnya lah, bagi satu permainan, contoh main Lego. Okay, kawan ni buat Lego lori, kawan ni buat Lego rumah. Dia main tapi dia nak cakap dengan kawan dia. Tak boleh. Saya bayangkan macam kita nak main tapi kita tak boleh cakap apa yang kita main. Apa yang kita rasa? Rasa tertekan tak? Macam kita contoh main permainan game dan sebagainya, kita menang. Kita nak raih kemenangan tu, tak boleh. Kita hanya mulut tutup, diam, tak boleh cakap. Kita nak buat aksi pun tak boleh, kaku. Tapi kita main. Tapi kita tak boleh nak bercakap. Apa perasaan masa tu? Rasa tak puas kan? Itu kalau orang dewasa, bagaimana pula dengan kanak-kanak? Jadi kalau kita lihat kat sini, kenapa holistik, kenapa dia menyeluruh, dia melibatkan emosi, dia akan berkait dengan sosial, dia akan kognitif, dia akan secara tak langsung berkomunikasi. Dan ini dalam objektif prasekolah, KSPK prasekolah, yang mana pertama sekali adalah berkomunikasi secara berkesan. Itu yang kita kena tahu, berkomunikasi secara berkesan. Secara tak langsung, bila dia bersosial, dia akan bercakap dengan kawan dia. Dia akan bercakap dengan kawan dia, cara cakap. Kadang-kadang, ini saya cuba kongsikan pengalaman saya. Ada seorang budak tu masa awal sesi, orang kata orientasi lah, awal perkenalan, dia tak kenal kawan dia. Dia sebut macam kami main permainan AIOU jadi patung kan. Bila bergerak tu, orang yang bergerak tu akan kena keluar lah. Squid Game ni game tu. Okay, keluar. Dia nak sebut nama kawan, dia tak pandai. Dia akan sebut tu. Jadi kita sebagai pendorong, kita beritahu nama dia. Okay, nama dia Aiman contoh. Okay, Aiman sila keluar. Cakap elok. Kita beritahu dia akan ikut. Okay, Aiman keluar. Macam tu. Dia akan cuba belajar. Secara tak langsung, dia akan berkomunikasi. Dia akan bercakap. Okay, itu yang saya katakan is holistic. Dan 4 perkara ni adalah asas kepada pendidikan awal kanak-kanak punya. Inilah perkembangan. Okay, dan pelaksanaan. Okay, proses pelaksanaan ni saya boleh bagikan pada 2. Dia ada secara dirancang dan tidak dirancang. Kenapa tidak dirancang? Macam saya ceritakan. Okay. Rancang ni pulang pada cikgu lah. Bergantung kepada cikgu.
Dan kita lihat balik kepada seperti saya kira guru-guru mungkin dah mahir tentang standard 4 SKPMG2, standard kualiti pendidikan Malaysia gelombang kedua, yang menyatakan 6 aspek ni, ada perancang, mengawal, pembimbing, pendorong, penilai. Yang ini kita akan lihat, kita akan buat maknanya sebagai guru tu dia akan rancang dulu aktiviti apa yang nak buat, bagaimana nak wujudkan fun learning, lepas tu dia sediakan bahan bagi pengawal dan dia terangkan dulu pada anak murid dia macam mana nak buat sebagainya. Okay, dia bimbing anak-anak, lepas tu dia berikan anak dia laksanakan tugasan dan sebagainya, dan dia sebagai facilitator dia dorong, dijadikan dia sebagai scaffolding lah, dia nak bantu anak dia tu lebih dan dia boleh menilai. Dan pembelajaran aktif ni lebih kepada murid lah. Dan kita rancang ni, kita boleh buat projek, kita boleh buat pusat dan tema. Ini secara kita merancang lah, tapi kita tak boleh katakan kita rancang untuk fun learning ni, dia akan jadi fun learning. Tidak semestinya. Kadang-kadang kita rancang, biasalah perancangan kita tu, perancangan untuk Allah lebih baik kan. Bila kita rancang, kita tak tahu ada benda yang kita berlaku di sesuatu situasi tu. Seperti mana yang tanpa dirancang ni. Okey, situasi semasa ataupun muncul secara tiba-tiba. Ini saya ambil contoh gambar ni, gambar sebelum PKP, yang mana kawasan sekolah saya tu selalu datang hantar barang dan sebagainya. Bila tengah mengajar kan, kita tengah, anak-anak tengah fokus. Anak-anak ini hilang fokus. Ini saya cerita balik tahap fokus anak ni kat sini. 4 tahun 0 hingga ke 20 minit. Manakala 5 tahun 10 hingga ke 25 minit, 6 tahun 12 hingga 30 minit saja dia punya tahap fokus dia. Ini daripada artikel lah saya ambil. Dia kata, okey, saya lihat kat sini, kita lihat kat sini. Ini peristiwa ni berlaku masa saya tengah mengajar, saya dekat depan untuk ajar, saya suruh kata tak silap. Datang bunyi lori kan, masa bunyi bising dan sebagainya. Anak-anak ni dia duduk, seorang pandang, semua pandang, seorang bergerak, semua bergerak. Bukan bergerak kat keluar lagi, belum keluar lagi. Bersidar dekat tingkap tu, cermin tu, pandang lori tu. Seperti macam tak pernah tengok lori. Walaupun dia pernah tengok kan, tapi dia tak pernah tengok lori. Dia ibaratkan macam tu lah. Saya pun, kita takkan kita, okay, duduk, tak boleh. Itu kita boleh jadikan dia sebagai satu fun learning juga, di mana kita menggunakan bahan yang sedia ada tanpa kita jangka, sebagai contoh lori. Okey, tu apa tu? Sebut lori. Macam mana dia lori? Dia kata, ya, hello, hari lori macam tu. Kita buka pintu pelan-pelan, okey, seorang-seorang keluar pakai kasut, cuba lihat apa ada pada lori. Secara tak langsung, apa yang dia belajar? Dia melihat lori tu warna apa, tayar lori tu ada berapa, dia kira, matematik tu masuk sekali. Okey, macam mana lori tu angkat barang, dia guna apa? Kain apa tutup, macam mana dia nak bergerak sebagainya. Dia siap berlawan kawan dia. Cikgu, tayar tu ada 6, bukan ada 8 ke? 2 kat depan, 4 kat belakang kan. Lepas tu ada satu lagi kawan. Cikgu, ada 7 lah cikgu. Kat mana? Bawah lori tu, bawah lori kan di belakang kan. Ada tayar. Jadi dia masing-masing dia nak kira, dia nak tahu. Sebab tu anak-anak ni dia ada sifat ingin tahu yang cukup luar biasa. Cuma kadang-kadang kita ni terlalu, kan kita tak maaf cakap, terlalu rigid, terlalu menafikan hak mereka ni sampai kita biarkan masuk. Tengok, duduk. Bangun, tengok depan. Apa jadi pada murid tu? Murid tu dah seronok nak tengok lori ni. Lori tu bunyi bising dan sebagainya. Dia akan mengganggu satu emosi guru, emosi murid tadi. Murid tu duduk, sebab cikgu dah marah dia tadi kan. Jadi, dapat tak makna dia belajar dengan cikgu tadi masa kat depan tu. Sedangkan, cikgu tu marah dia kan. Dia duduk, cikgu tu ajak depan, kiri kanan. Lepas tu lori tu bergerak sebagainya. Apa yang dia ajar tu tak datangkan makna pada budak tu. Tak dapat, maknanya budak tu tak dapat. Jadi kita dah rugi sesuatu masa yang ada kat situ, walaupun kita menyatakan kita rugi nak sebab kita dah rancang, tapi kita rugi nak buat pengajaran tu, ada pula lori yang mengganggu tadi tu. Jadi kita tak nak rugi, kita ambil situasi yang muncul tiba-tiba tu sebagai pengajaran kita, sebagai fun learning. Kita gunakan benda yang ada muncul tiba. Bagaimana kita nak menilai dia cikgu? Yang ini kita gunakan rekod anekdot. Kalau cikgu ada handphone canggih ke, ada pun GoPro letak tu, tak perekam. Rakamkan apa yang murid tu berbual, cakap. Oh, lori ni besar, kecil. Dia faham konsep makna besar, kecil. Tayar besar, tayar lebar, kecil sebagainya. Dia secara tak langsung kita dapat nilai lah, kita dapat rekod lah. Kita buat rekod anekdot. Contoh kita tengok murid yang kurang bercakap. Dia excited nak keluar ni. Tanya dia. Mala macam mana? Ini apa ni Mala? Dia akan cakap. Dia akan cuba cakap. Sebab dia excited. Sebab dia dah didorong oleh emosi yang positif tadi, dia yakin, dia rasa macam selamat, dia rasa dia nak cakap, dia nak explore. Jadi kat situ kita dapat keluarkan dia punya potensi dia untuk bercakap dengan baik. Okay? Ini adalah segi proses pelaksanaan lah. Saya kira mungkin Cikgu Fendi ada ni lagi kot.
untuk Ini merupakan satu pengalaman kepada semua guru saya rasa kan. Apa kebanyakan guru melalui pengalaman yang sama seperti ini. Contohnya seperti kapal terbang lalu, helikopter lalu tengok kan. atas, tengok atas. Ya, itu juga boleh menjadikan satu pembelajaran juga. Saya terus Cik Benih. Saya teruskan. Teruskan. Okey, bagaimana kita nak laksanakan? Yang ini saya tak boleh kata cikgu wajib buat macam ni, cikgu wajib macam ni, tak. Sebenarnya ibu ayah tak kena buat macam ni, tak. Sebenarnya ia bergantung kepada kreativiti, suasana, kehidupan sebenar, keperluan dan hak, persekitaran dan budaya. Fun learning ni kita boleh tetapkan. Contoh hari ni saya nak buat fun learning anak murid saya. Tiba-tiba datang pula hari tu budak pula buat masalah kencing dan seluar dan sebagainya. Kita nak seronok-seronok, cikgu dah berak dan seluar. Sudah. Macam mana tu? Kita dah excited nak main ni. Okey, tak apa. Macam PPM tengah masak sebagainya. Okey. Jadi benda tu akan mengganggu. Jadi dia bergantung kepada situasi atau suasana serta kreativiti cikgu tu untuk merencana bagaimana kita nak wujudkan fun ataupun sesuatu yang seronok dan memberi kegembiraan pada anak. Okey. Ni suasana yang saya ceritakan tadi, pengalaman tadi lah. Kehidupan sebenar. Yang ini penting. Kita lihat kehidupan sebenar. Macam saya mengajar anak-anak orang asli. Jadi kehidupan mereka tentang alam dan sebagainya. Berkaitan dengan pokok. Mereka dekat dengan kawasan-kawasan hutan, dengan sungai dan sebagainya. Tak logik lah kalau saya laksanakan fun learning. Okey, hari ni kita nak pergi pantai. Jom kita pergi pantai. Letak tikar dekat depan tu, kita bayangkan pantai. Jadi benda tu tak datangkan mana pada dia. Jadi kita cuba buat satu aktiviti yang sesuai. Contoh kat sungai, tak ada sungai. Okey, kita akan pergi sungai contohnya. Sungai yang berdekatan dan selamat lah. Kita pilih satu tempat yang sesuai sebagainya. Kita buat pengajaran tentang sungai dan sebagainya. Apa yang kita perlu pelihara sungai. Macam mana kita nak jaga sungai dan sebagainya. Apa yang kita buat aktiviti kat sungai dan sebagainya. Itu kehidupan sebenar lah. Keperluan dan hak ni kita melihat pada apa yang murid tu perlukan. Contoh kita lihat dari segi kecerdasan pelbagai tu ada muzik murid nak menari, nak menyanyi, nak orang kata apa, nak main, kita bagi peluang ikut hak mereka. Murid kita beri peluang pada mereka untuk memilih sesuatu aktiviti. Contoh kita bagi permainan lah. Okey, cikgu bagi ini bermain. Okey, cikgu bagi peluang nak main apa, kamu main. Main bebas contoh. Cikgu saya nak main ni. Cikgu saya nak ada satu masa tak sesuai, kita akan beritahu jelas kepada murid. Okey, mainan ni tak sesuai untuk main. Contohnya waktu nak main kat luar hujan dan sebagainya. Itu untuk persekitaran. Kita lihat persekitaran. Kita gunakan apa yang ada. Maksud saya macam tadilah lori tadi. Kita boleh gunakan sebagai contoh haiwan atau serangga yang ada kat di luar kawasan kita. Kita tak perlu guna, bukan tak perlu gunalah, maksudnya gunakan benda yang real ataupun sesuatu benda yang hidup yang kita nampak, kita boleh pegang, boleh sentuh, boleh rasa. Sebagai contoh kita ambil tema haiwan lah, macam serangga, cacing, siput dan sebagainya. Kita boleh bawa anak murid kita keluar, anak-anak kita keluar cari serangga-serangga ni, kita lihat berapa kaki dia, berapa warna dia, bagaimana dia bergerak, dan mereka lagi seronok. Nanti saya akan kongsikan bagaimana saya gunakan persekitaran fun learning ni pada anak-anak. Dan kita lihat pada budaya. Budaya contoh saya gunakan anak-anak eksplorasi saya lebih kepada pakaian mereka, ada yang yang berdaun dan sebagainya. Kita gunakan itu, budaya-budaya mereka. Apa yang boleh, apa yang tak boleh, kita kena tahu. Dan bagaimana kita nak wujudkan fun learning ni, kita ambil dari segi kita punya kebergantungan kita. Kita tak boleh lihat orang tu boleh buat, kita nak ikut, tak boleh. Kita tengok pada situasi semasa kita. Kita kena lihat itu cara kita nak rasa fun learning lah. Dan kita melihat pada bagaimana anak murid kita yang nak kita ajar tu. Sesuai ke tak sesuai. Itu. Okey. Okey, ini adalah PDPC ataupun pembelajaran yang dikatakan fun learning. Bila kita dapat tahu PDPC yang kita ajar, yang kita buat tu, yang kita laksanakan pedagogi yang kita buat tu, kita nak sampaikan tu, menyatakan itu adalah fun learning. Itu adalah satu benda yang seronok. Itu adalah benda yang menguji kepada murid. Kita lihat daripada hasil ataupun kehasilan, kita lihat pada reaksi murid tu. Bila murid tu mempamerkan rasa wajah dia puas, rasa nak lagi, kita tengok gambar sini kan. Okay. Dia main, dia sepuas. Dia nak lagi. Okay. It's fun to fail bagi dia. Seronok gagal, bukan kita kata gagal, apa ni salah ni, buat ni salah. Kita marah dia tak. Sebenarnya dia mencuba. Bila dia cuba, dia cuba cari satu alternatif
bagaimana dia nak bagi tegak, bagaimana dia nak bagi kukuh. It's fun to fail. Memang kita kata gagal ni teruk sebagai negatif sebab kita letakkan benda tu dalam keadaan negatif. Cuba kita letakkan dalam keadaan positif. Fun to fail, budak tu akan cuba lagi. Kita cuba dorong dia, buat lagi, cuba lagi sampai dia akan cuba. Okey, kat sini refleksi murid, bila murid tu dapat sesuatu benda yang bermakna bagi dia, dia akan bercerita, dia akan orang kata apa? Mengulangi apa yang dia dapat. Contoh tadi, "Cikgu, lori tadi besar cikgu, layar tayar dia 7, dia ada bunyi cikgu." Oh, macam tu lah kan. Itu refleksi murid. Apa yang dia dapat, dia akan cerita balik. Kita tanya, dia akan cerita balik. Dapat maknanya dia semua orang nak jawab. Contoh kita tanya, "Okey, tadi kita belajar apa?" "Cikgu," semua nak jawab sebab dia aktif. Dia fun, dia menyeronokkan dan dia memberi makna pada murid tu tadi. Maknanya bila dia dapat makna, dia dapat sampaikan. Itu yang saya kata tadilah, holistik sebagainya. Okey, suasana tu meriah. Yang ini saya agak mungkin agak apa, macam mana cakap kebanyakan sekolah tak berapa setuju bila ada anak-anak murid dia bising, riuh, rendah sebagainya. Tolong diam sikit, nak ajar ni. Ini pengalaman saya lah. Saya bukan di sekolah pusara tapi di tempat pusara tu di atas, jauh. Tak masalah nak bising pun, bohar pun tak apa, nanti kita tengok video tu. Okey, bila satu sekolah tu dia akan marah, "Tolong diam ni." Padahal budak tu tengah explore. "Cikgu, menang, cikgu, kalah, cikgu." Dia cuba ekspresi diri dia. Okey, murid tu aktif. Dia bergerak sana sini, dia maknanya fun learning tu dia bukannya budak tu duduk statik buat. Dia buat statik buat, mungkin ada budak yang fokus. Dia akan buat kerja tu dia akan duduk lama, dia fokus. Dia ada sifat fokus yang lebih kan. Ada budak dia fokus sama, dia duduk kerja lari sana, lari sini, kacau kawan dia. Dia perlukan pergerakan. Dia ada satu apa orang panggil kinestetik ni orang bergerak sana bila dengan muzik dia nyari. Murid dia nanti bagaimana dia tunggu cikgu nak ajar apa lah ni. Cikgu nak buat apa ni? Dan dia akan datang ke sekolah secara walaupun dalam keadaan macam saya lah, ni pengalaman saya lah kan. Saya dapat mesej daripada parent mengatakan bahawa, "Cikgu, anak saya nak ke sekolah ni nangis-nangis." "Kenapa pula?" saya kata. "Datang sekolah." "Tak boleh lah cikgu, anak saya penyanyak, dia demam." Tanya anak dia nak main dekat sekolah. Dia nak datang sekolah sebab dia nak bersama dengan cikgu, dia nak main, dia nak belajar sebagainya, tapi tak dapat datang sebabkan dia sakit dan sebagainya. Itu satu benda yang kita dapat yang saya dapat kongsikanlah bahawa itu adalah kita dapat memberi kesan kepada murid tu. Dia nak datang walaupun dia sakit macam tu. Okey, dan dia menjadi perbualan. Dia duduk situ, tadi semalam tuan buat ni, semalam aku buat ni. Dan ini yang saya nak kongsikan pengalaman saya masa di Batang Padang dulu. Saya seorang murid saya sangat pendiam. Okey, bila kami menyanyi, belajar apa semua kat depan dan sebagainya, pergerakan dan sebagainya, dia diam. Tapi balik rumah, dia pulang balik, adik dia terikut. Sampai kan mak dia datang kat saya, "Cikgu, anak saya bolehlah menyanyi ni." Cerita balik, mak dia cerita kat saya. Saya pun macam, "Kak, kelas dia pendiam Kak." "Tak cikgu, dia apa yang cikgu ajar semua." Betul ke Kak?" Dia bawa, mungkin dia tak yakin nak belum sampai masa dia untuk dia orang kata tunjukkan pada kita, pada cikgu ataupun kawan-kawan sebagainya, dia malu lagi. Tapi balik rumah dia cerita, dia buat dekat adik dia buat sebagainya. Jadi benda tu sampai. Kita tak boleh nilai budak macam contohlah kita macam penilaian sebagainya. Hari ni budak tu okey, semua dapat 3 sebagainya. Tapi esok ada masalah emosi, lupa pula. Jadi benda tu jadi macam tak sepatutnya berlaku lah kan. Okay? Dan bila mana kita anggap PDPC yang kita ajar tu selamat dan yakin. Budak ni selamat, rasa nak main, dia rasa seronok. Bila dia rasa selamat, dia akan explore, dia akan cuba lagi, dia akan rasa yakin. Dan itu kita dapat lihat budak tu seronoklah dapat menyatakan apa yang dia buat, apa yang dia, walaupun dia rasa macam benda tu susah, dia nak cuba lagi, dia rasa selamat. Cuba kalau dia rasa terancam, dia tak nak buat dah. Okay? Itu yang dikatakan PDPC fun learning lah. Yang kita dapat lihat wajah dia seronok puas main kan. Ada juga fun learning sedih sebab kalah dan sebagainya, dia akan bercerita lah. Okay, ini aktiviti fun learning yang kita boleh nyatakan banyak kaedah sebenarnya, dia bergantung pada guru tu sendiri. Bagaimana guru tu nak mewujudkan pembelajaran yang menyeronokkan lah. Bermain, nyanyi, didik hibur, main peranan, read aloud. Didik hibur ni pun dah merangkumi semua ni sebenarnya. Permainan, pergerakan, musikal, eksplorasi, eksperimen. Okay? Macam contoh read aloud ni membaca lantang lah, baca kuat. Bukannya budak tu baca dengan kita, tapi kita membaca dengan budak. Kita bacakan untuk budak. Dengan intonasi dan sebagainya, mimik muka, tu read aloud. Kita juga boleh jadikan dia sebagai musikal kat dalam kelas. Sebagai contoh, kita ada sukata kan, kita ambil lagu Tanya Sang Pokok,
babi bibo beba baba caci cacu caca, kita mesti kata dalam keadaan nyanyi sebagainya. Kita boleh gunakan musikal ni, contoh kalau kita nak orang kata entertain budak, nak tarik nama budak tu, macam saya ada budak nama dia Mawar tau. Nama bunga kan. Dia datang tu dia malu-malu datang. Nak cakap pun dia diam kan. Satu sekolah tu dalam kelas tu macam mana nak bagi dia senyum kan. Dia malu-malu kan. Apa yang saya buat, saya nyanyi lagu dia. Sekuntum mawar merah, dia malu-malu macam ni. Jadi kawan-kawan pun seronok tahu nama dia Mawar. Jadi benda tu kita bagi satu seronok macam Mawar. Kita bukan magic dia, tapi nama Mawar tu bunga. Bunga kita beritahu, bunga cantik. Dia akan rasa macam dia dihargai. Murid tu rasa dihargai. Okay, ini adalah aktiviti fun learning lah. Okey, ini saya boleh nyatakan contoh lah. Okey, fun learning situasi semasa. Saya ambil ni ini sebelum PKP. Sebelum PKP tahun 2000 berapa tak ingat, tapi masa tu berlakunya pilihan raya kecil di negeri di negara kita, pilihan raya lah. Dan saya jadikan satu suasana yang mana ia sama seperti dengan pilihan raya dalam konteks kanak-kanak. Kita buat beratur, apa nama, cap jari biru, lepas tu siap digambar, kita print. Masa tu adalah tema, kalau tak silap saya bulan 2, tema rakan kot, kenali rakan dan sebagainya. Yang tentang rakan lah kan, pilih rakan yang saya suka, rakan kawan dengan siapa kan. Jadi saya gunakan konsep pilih rakan tu, saya balikkan jadikan sebagai satu pilihan raya kecil. Jadikan situasi semasa tu sebagai benda yang anak ni dia melihat tau, murid ni dia melihat situasi semasa berlakunya pilihan raya, mak ayah dapat cop hitam kan, tengok berita, angkat sumpah sebagainya. Kita jadikan satu situasi yang sesuai dengan dia. Contoh saya buat kat sini, cop jari apa semua, gambar siap print lah. Print, ada peti mengundi, dan dia ada peti simpan masuk dalam tu, kira siapa yang kira, ni dah cop ni. Ni kita kira sama-sama, kira undi, dan akhir sekali angkat sumpah lah. Itu situasi semasa. Bagaimana kita nak wujudkan fun tu. Okay, kita gunakan situasi semasa. Contoh, baru ni, sekolah saya hari Khamis tak silap saya, yang runtuh baru ni kan, ingat tak? Yang 2 orang meninggal. Okay. Saya tanya dia, sebab kawasan tu berdekatan dengan kampung-kampung murid di SK Pusraya tu. Saya tanya apa yang berlaku, kenapa berlaku. Dan saya jadikan di satu-satu PDP yang mana kenapa kita kena jaga alam. Saya boleh kaitkan kenapa berlaku runtuhan sebagainya. Apa yang menyebabkan runtuhan itu berlaku dan apa tindakan kita sebagai manusia. Jadi kita boleh tonton video dan sebagainya. Murid yang ada pengalaman, cikgu ada bomba, ada ambulans datang malam, cikgu tahu. Dia melihat, dia menceritakan balik. Jadi dari situ kita dapat nilai murid ni dapat berkomunikasi secara berbicara. Contohlah. Okay, ini satu situasi semasa. Okay. Okay, ini kehidupan sebenar. Okay. Saya juga ini aktiviti ni saya ambil daripada saya berada di Sabah dahulu. Sebab masa tu tak dapat nak keluar, tak dapat nak akses beli barang, bahan dan sebagainya. Apa yang di Sabah tu saya guna handset, bukan handset macam ni, ada gambar ni. Kamera tak ada. Zaman-zaman saya tu handset yang boleh dapat line ataupun yang bagi 3310, 33 sepang. Paling anjing mati tu kan. Handset tu saya guna. Tapi saya tak ada kamera masa tu. Apa yang saya buat di Sabah dan saya laksanakan di Pusraya, ini aktivitinya. Saya gunakan benda yang real, kehidupan sebenar. Benda yang kita nampak mak dia buat, ayah dia buat kat dapur sebagainya, dia pergi ke pasar sebagainya, tentang ikan contoh. Tentang ikan, macam mana kita nak siang ikan? Kita gunakan the real lah, dia bahan yang sebenar, contoh gunting sebagainya. Macam saya guna gunting sebab bahan gunting yang ada kalau nak guna pisau boleh juga. Tapi kita ajar gunting ni bahaya, macam mana nak guna. Sebab kita ajar, dia akan tahu cara gunanya, cara nak buat dan sebagainya. Contoh saya buatnya siang ikan lah. Okay, mereka siang ikan dan ada juga lepas siang ikan ni bukannya lepas macam tu je. Dia start daripada awal tu bahasa Melayu, membaca tentang eja ikan dan sebagainya, ikan ni ada apa, sains dalam anggota badan kan, ikan ada apa, insang, ekor sebagainya, mata. Dan lepas tu kita buat daripada aktiviti yang sebagainya lah, fizikal sebagainya. Okay, dan dia tak berakhir di sini. Yang ini ikan ni murid akan basuh, celup tepung, goreng dan makan bersama-sama. Itu dia akhir dia punya sesi itulah. Maknanya murid akan dapat, ini aku buat jadi ikan ni, potong ikan ni. Dia akan cerita, balik dia akan cerita, dia akan tahu. Setengah budak dia tak pernah pegang ikan, dia geli, cikgu, tak pernah pegang. Jadi kita bagi dia ruang, bagi dia masa, dia akan pegang, dia akan sentuh. So sensori kat situ berlaku. Jadi motor kasar ke motor halus ke, itu tak akan berlaku. Okay, ini adalah kehidupan sebenar. Okay, kita tengok video ni.
Macam tu. Sana. Dah boleh sikit. Kau boleh bilang sapi dia. Nak bunyi. Halo. Ada tiga belum. Kita nak pergi. Okay, video ni tentang the real life kehidupan budak. Okay, saya dapat murid saya pada awalnya tak pakai baju, bukan tak baju yang bukan baju prasekolah lah, maknanya baju yang tak sesuai sebab saya tu sekolah peluang serta berkos. Jadi tak ada apa yang mereka ni lah, mana pakai sedia ada je pakai datang sekolah. Saya bagi tempur dalam beberapa bulan itu pakai biasa, tak ada masalah. Yang penting datang sekolah. Kebanyakan mereka datang tak mandi dengan pakai baju semalam. Jadi kebersihan tu tak ada, dia tak diterapkan. Ada yang parent yang bagus yang dia ajar tentang kebersihan dan sebagainya. Ada parent yang tak ambil tahu langsung. Dan ini saya kongsikan kisah pengalaman bukan sadis lah, tapi saya teringat lah sampai hari ni. First masa saya masuk sekolah orang asli tu, dia ada seorang anak murid saya, dia hari ketiga tak silap. Okay. Dah balik dah ni, waktu balik ni. Ambil dia tunggu tepi tu. Saya keluar, dia panggil, cikgu! Kat bawah. Rupanya dia kencing, dia longkang depan tu. Saya tepuk dahi dia, ambil datang tepuk kepala dia. Aduh, saya kata tak apalah. Saya anggap itu sebagai pelajaran bagi saya, bahawa saya tak ajar dia bagaimana nak kencing, kita nak buang air kencing yang betul lah maknanya. Dan hari itu saya lihat bahawa kebersihan adalah satu benda yang paling penting dan utama. Jadi saya jadikan satu aktiviti fun learning. Saya letakkan sikat, saya letakkan bedak, saya letakkan everything untuk yang kata kita nampak wajah kita pilihan murid tu, murid yang bersedia datang sekolah, yang positif, yang ceria. Kadang-kadang datang dengan hingusnya, alhamdulillah sekarang murid saya boleh katakan tak dihingus lah, sebab saya banyak cakap dengan parent, kalau boleh yang ada hingus, bawa kain ke betul tak datang sekolah sebagainya. Itu PKP kan ada dia punya ni kan. Tapi sebelum ni tak payah datang sekolah, pula, bawa kain dan sebagainya, cakap dengan murid pergi tandas sebagainya, ulang. Jadi benda tu jadi budaya dan akan bawa ke kampung-kampung. Jadi secara tak langsung memberi kesan lah bahawa kebersihan tu penting, dan mereka tahu macam mana nak pergi tandas, bersihkan tandas. Okay. Walaupun ada lagi lah, masih ada murid untuk kita ajar tentang kebersihan tu, masih ada lagi lah. Tapi yang video ni tadi, inilah secara realitinya bagaimana saya gunakan fun learning dalam konteks PFK kebersihan. Saya letakkan barang-barang kebersihan, contoh sikat dia saya nyatakan tadi, dan dia akan ambil dan sikat. Tadilah murid-murid ni lah. Dan murid ni selalu tengok cermin kan. Dia tengok cermin, dia akan rasa yakin. Dia akan seronok nak cakap. Macam tadi cakap, dia akan tolong kawan dia. Cikgu, lari kan, nampak dia punya keseronokan dia tu. Maknanya dia memberi makna lah kepada dia. Itu kehidupan sebenar lah. Okey, yang ini saya buat konteks santuni anak orang kurang upaya, dan ni anak saya lah. Saya mempunyai seorang anak kurang upaya dah saya berpasi. Saya gunakan peluang yang ada, saya bawa alhamdulillah untuk anak-anak murid saya. Saya nyatakan kenapa ada anak-anak orang kelainan upaya dan apa yang patut kita buat, bagaimana kita nak santuni dia, dan bagaimana kita nak hargai anak-anak orang upaya istimewa dan sebagainya. Dia macam kita, dia normal, cuma dia tak ada keupayaan untuk bergerak dan sebagainya. Saya ceritakan, saya gunakan kehidupan sebenar, jadikan sebagai fun learning. So murid-murid ni seronok tolak anak saya. Saya tu sebelum PKP lah. Itu nampak wajah mereka riang kan. Okey, yang ini projek seharian. Ya, saya boleh buat. Okey, sebelum kita tengok video ni, saya terangkan sikit. Ini adalah projek seharian di mana pada akhir tahun lah saya buat. Saya mula dengan bahasa Melayu, kemudian berikan moral. Dia ada satu macam kita buat rutin harian tu, kita dalam subjek tu kita akan letak apa yang kita nak objektif, apa yang kita nak capai. Bahasa Melayu contoh kita buat membaca sebagai contoh. Bila membaca, okey, murid baca hari ni kita nak buat jamuan, tulis jamuan, perkataan jamuan dan sebagainya, jamuan. Nak jemput siapa dan sebagainya. Okey, untuk moral, kebersihan. Okey, kita tanggungjawab murid bersihkan kelas. Okey, semua bagi tugas. Bagi tugaskan murid, okey, kumpulan ni buat ni, kumpulan ni semua akan buat. Okey, dan masuk pada seni aktiviti, murid akan buat kad jemputan guru-guru. Ni masa sebelum PKP lah. Jemput cikgu-cikgu datang, ibu ayah datang. Ni kita akan bagi tahu seminggu sebelum awal lah untuk aktiviti ni. Kita tengok video ni.
Okey, itu adalah projek seharian lah. Maknanya dalam konteks seharian tu rutin daripada pagi awal sampai rehat, sampai balik apa yang kita kena buat, dan last sekali tak ada refleksi lah. Kita akan bawa dengan murid macam mana apa yang kita dapat hari ni. Walaupun kita buat jamuan, tapi dalam jamuan tu ada pembelajaran, ada apa yang dia buat. Contoh bagi tugasan, kira berapa orang guru nak hadir, berapa kad nak bagi, contoh macam tu. Dia akan buat. Semua maknanya menyeluruh lah fun learning. Kita bergantung kepada yang seperti mana yang saya kata, aktiviti, suasana dan sebagainya. Okey. Okey, ini permainan. Sabar Ailin sabar Boleh cakap sabar lah, dia baca. Lagi lah. Cepatlah sikit, aku nak lawan tadi. Okey, jadi langkat. Okey, sedia kepala, dagu, tangan. Dagu tak mana, dagu tak mana. Dagu tak mana, kanan, tengok kanan. Okey. Kita nak bagi sama-sama. Okey, siapa menang? Excited juga. Benda-benda meriah lah. Okay, ini tahun 2019, belum PKP. Ini game cari warna. Dah ada warna apa. Game lah. Jadi kita lihat suasana yang meriah lah. Cari. Okay, itu game. Okay, hari ni kita boleh gunakan slot wayang ataupun tengok TV. Kita boleh jadikan sebagai satu menonton televisyen. Kita boleh jadikan sebagai satu orang kata pembelajaran, fun learning. Bagaimana kita nak fun learning, kita boleh tengok video ni. Dan saya gunakan, minta maaf lah, saya punya prasekolah saya mesti perluasan tanpa khas. Ni TV ada, boleh kalau nak sponsor kot. Iklan sikit. Okay. Saya menggunakan CD lagi. Pilih anjing. Suka? Kenapa kamu suka? Kamu nak anjing? Kenapa anjing tu nampak garang? Takut cikgu tengok. Dua kaki. Tangan? Ada tangan tak anjing?
kaki je ke? Cukup kan yellow kaki? Berapa tu? Cuba kira ada berapa. Berapa? Cuba kira. Cuba kira. 4. Anjing ada berapa kaki? 4, bukan 2. Yang ni kamu lukis ni berapa ni? Berapa ni? Mana kaki lagi 2? Mana lagi 1? Cuba kira ada berapa kaki? Ni 1, tu 2. Belakang mana? Mana satu lagi kaki? Oh, tak nampak. Oh, okey. Oh, 1, 2, 3 lah. Satu lagi tak nampak lah. Oh, ekor dia. Oh, mana kaki satu lagi? Oh, ni yang ni ekor dia. Yang dua-dua tu mana? Tak ada, tak nampak. Oh, dia terlinjung. Terlinjung lah. Yelah, kenapa kamu pilih anjing? Anjing tadi lah cerita tadi dia jadi apa? Dia baik ke dia jahat? Baik. Oh, kamu nak jadi baik macam anjing lah. Oh, okey. Ini apa ni? Ikan juga. Yang ini? Yang ini yang ada 2 telinga, kaki 4 ni apa ni? Ini apa ni? Apa dia? Apa dia? Anak. Okey. Cantik. Yang ini? Cikgu suka yang ni. Cikgu suka yang ni. Ni apa ni? Anak juga. Anak ada besar ke ni? Ada. Oh, ini kucing. Kalau anak dah telinga macam ni kan? Yang ni atas. Ini kucing. Okey, kucing. Yang ni yang warna ni? Apa ni yang warna ni? Apa dia? Tikus yang kecil tu. Hamster tu. Okey. Cantik nama anak. Macam ni. Betul lah, cantik nama anak dia. Kenapa kamu pilih anak? Saya suka. Sebab apa kamu pilih anak? Saya suka. Tadi? Cantik. Ha? Cantik lagi? Tadilah cerita tadi anak tu buat apa? Anak tu jahat. Kamu suka watak jahat lah. Kamu nak jadi jahat ke nak jadi baik? Baik. Tadi kamu suka anak lah. Okey. Anak tak jahat kan? Kita tengok sikit anak ni. Anak ada berapa telinga? 2. Mana telinga anak? Yang bawah ke yang atas? Yang bawah? Bawah ke atas? Ha? Atas. Yang ini tepi-tepi ni apa? Orang ke haiwan ni? Haiwan? Mana tu haiwan? Ini haiwan? Yang ada rambut tu haiwan? Oh, orang. Bukan haiwan. Kenapa kamu lukis orang? Cikgu suka haiwan. Oh, tengok dalam cerita tadi ada orang. Oh, okey. Kucing. Oh, kucing buat apa tu? Macam kucing tu berdiri je pusing. Tengoklah malu ceritanya. Kucing ni buat apa? Kucing ni buat apa? Kenapa kamu lukis gambar kucing? Sebab apa kamu lukis gambar kucing? Tak tahu? Mesti tahu, mesti ada sebab. Oh, dia ada kucing kat rumah. Mana ada kucing? Kucing ni pakai baju ke? Habis tu warna ni warna biru. Kucing pakai baju Ha? Abang? Abang tu abang? Abang dia dah mandi. Oh, dia dah mandi. Oh, okey. Abad tadi mandi dalam masa orang asli. Maknanya saya belajar pada masa yang sama saya juga belajar dengan dia perkataan-perkataan yang dia sebut. Mana dia yakin nak bercakap, dia luahkan apa yang ada dalam kepala dia. Maknanya perkataan-perkataan yang simpan dalam kepala dia. Kita tak tahu dia nak cakap mandi tu, tapi dalam bahasa persekitaran dia punya bahasa Tamiya dan sebagainya, dia menggunakan perkataan abad. Jadi cerita abad cikgu. Yang faham tu terangkan, translate kan. Maknanya ada komunikasi kat situ. Itu dari segi movie lah, wayang lah. Okey, yang ni persekitaran. Saya gunakan apa yang ada kat kawasan sekolah saya. Hai korang. Hari ni aku nak cerita sikit pasal main pasir. Korang rasa sesuai tak main pasir? Kotor kan main pasir tu? Siapa kata kotor? Siapa kata tak kotor? Bukankah pasir tu ada kuman? Op. Panjang pula op aku ni. Baiklah, kuman memanglah kuman. Kat mana-mana pun ada kuman. Korang tahu tak, kuman ni boleh memberikan sesuatu yang baik tau kepada anak-anak. Nak tahu? Setiap gadian kan ada fungsinya. Kuman tentu Tuhan yang kita kan.
Kuman ni meningkatkan daya tahan sistem imun anak. Bila badan anak dijangkiti oleh sejenis virus yang spesifik, badan akan mengkaji virus tersebut dan boleh menghasilkan antibodi yang mampu melawan virus tersebut. Maka, lain kali anak terdedah kepada virus yang sama, badan mereka boleh melawan virus tersebut tanpa dijangkiti. Asasnya mudah. Usahlah sanggup hidup sebagai pengotor, namun tak perlulah keterlaluan mengawal kuman sehingga ke tahap yang terlalu merisaukan. Tak usahlah takut yang melampaui batas sampaikan kita menekat naluri semula jadi anak-anak. Bukan sahaja membantutkan perkembangan mereka ataupun pembelajaran mereka, malah mereka juga perlu terjejas. Silap-silap semua benda nak jadikan benda yang alergik. Maklumlah, kuman sebagai orang dewasa, kita kena perhatikanlah dahulu sesuai ke tak sesuai. Kalau rasa sesuai, biarkan mereka bermain. So, terpulanglah pada korang ataupun ibu bapa kat luar sana nak bagi anak main ataupun tidak. Sebenarnya banyak benda yang bagus untuk anak-anak. Lebih-lebih lagi fizikal mereka dan perkembangan otak mereka. Kalau pada korang, kalau rasa tak percaya ke, nak lebih lanjut, boleh cari artikel berkenaan dengan kotor itu bagus. Dekat sini aku kongsikan beberapa aktiviti lah anak-anak muda aku bermain pasir dan hasilkan aktiviti mereka masing-masing bertemakan muka seseorang atau wajah seseorang. So boleh lihat sini lah. Okay, bye-bye. Jumpa lagi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Okay, ni saya menggunakan persekitaran lah. Barang apa yang ada di sekitar mereka untuk jadikan satu sebagai bahan lah. Okay. Menggunakan bahan di sekitar mereka, apa yang ada, contoh pokok, kayu, ranting. Jadi kita beri kebebasan mereka untuk memilih. Masa tu tunjang aktiviti, mereka akan bebas memilih dan apa yang mereka nak buat, mereka buat. Macam mana mereka nak hasilkan menggunakan apa yang bahan yang disediakan lah. Itu melalui persekitaran lah. Yang ini biasalah di kampung orang asli, paling orang tunggu adalah musim buah. Mana buah durian dan sebagainya. Alhamdulillah, saya jadikan satu perkara yang sebagai dalam masa PKP ni tak dapat rasa lah. Sebelum PKP tu ada satu hari saya akan buat masa musim buah, saya akan panggil mana-mana ibu bapa yang sudi untuk menyumbang, bagi kita makan sama-sama dengan anak-anak. Dan ini anak-anak bawa masing-masing bawa buah masing-masing, ceritakan buah apa, berapa bilangan mereka dapat. Kita boleh masukkan matematik, macam Melayu, sains, macam mana pokok tu tumbuh dan sebagainya. Kita boleh ceritakan, kita boleh kaitkan. It's fun learning lah, maknanya menyeluruh. Okay. Yang ni saya buat di persekitaran juga, tapi luar daripada persekitaran mereka, bahan-bahan yang tak pernah mereka jumpa. Contohnya macam strawberry kat Cameron tu biasalah. Contohnya macam buah kiwi, buah mangga ataupun mangga yang di luar negara kan, yang sport je tu. Okay, yang import saja. Okay, buah-buah yang tak pernah mereka nampak lah, tak pernah mereka jumpa. Okay, macam blueberry. Okay, blueberry yang warna purple tu, kecil-kecil tu lah, bagi orang kata buat hasilkan yogurt dan sebagainya. Ini tema makan buah, tema buah lah. Okay, yang ini refleksi. Buah-buah main, kita ambil satu slot, satu hari tu hujan. Okay, satu hari tu hujan, kita akan soal jawab dengan murid tentang hujan tu lah. Okay. Siapa kat sini pernah main hujan? Ha? Siapa tak ada? Kenapa tak ada? Okey, kita tanya kawan kamu, kenapa tak? Ha? Sebab demam. Demam. Oh, kenapa demam? Pernah ke kamu mandi hujan, tiba-tiba demam? Main hujan, demam tak?
merah. Main tak merah? Demam tak? Tak demam ah. Ada orang main tak demam, ada orang main demam macam mana ni? Ha. Ha. Kita pakai payung pun. Pakai payung? Macam tu tak payah main hujan. Itu tak main hujan. Okey, kalau main hujan, seronok tau. Basah, main air. Siapa pernah main hujan? Angkat tangan. Tadi kata, ha? Seronok tak main hujan? Betul seronok. Tak apa, kita main hujan lah. Boleh main hujan sekarang? Hai? Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Tak boleh? Kenapa tak boleh? Basah baju boleh buat apa? Jamulah kat rumah. Ha, basuh kan? Demam? Demam? Tak baju basah boleh jemur. Demam? Alah kesiannya. Okey, cik nak tanya. Dah Fikal, sini. Apa suruh main batu? Soalan kita habis lagi. Okey. Mak ayah kamu marah tak kalau kamu bagi main hujan? Ha? Okey, Mak Mila tak marah. Siapa lagi? Siapa yang mak ayah dia marah? Marah? Kenapa mak ayah marah? Ha? Kena marah. Kenapa mak ayah kamu marah? Sebab demam. Rugi duit. Kenapa? Okey. Andrew jawab. Rugi duit. Kenapa rugi duit? Cuti. Ada duit nanti mama nak beli. Beli apa? Nampak tak? Dia boleh berfikir, dia boleh jawab secara rasional apa yang bila dia mandi hujan, demam, apa yang menyebabkan mak ayah ada kesan tu. Jadi secara tak langsung dia akan benda yang memberi makna pada dia, seronok, menyeronokkan dan akan memberi kesan pada dia dan dia akan jadi satu benda yang meaningful lah. Apa? Beli ubat. Pandai Andrew cakap. Tepuk tangan untuk Andrew. Tak ada duit mama nak beli ubat. Kalau main demam, mana main demam pula. Main hujan nanti demam. Tak ada nak pergi klinik, tak ada duit. Betul tak? Tapi boleh main. Hujan boleh main. Tapi tak boleh main. Hujan terapi. Seronok main hujan. Tapi bukan yang mula-mula dah lama tu baru main hujan. Boleh? Boleh? Okey, itu dari segi refleksi lah, kita soal jawab. Kita duduk berbual dengan murid apa yang mereka dapat, main hujan sebagainya. Okay, yang ini pilihan murid. Okey, yang ini saya bagi pilihan. Okay, masa tu saya dapat lihat murid dia tak suka duduk atas meja, duduk kat kursi. Apa yang saya buat, saya alih kursi saya letak meja mana-mana. Okey, cikgu bagi pilihan, kamu nak duduk ke, nak baring ke, nak berdiri ke, terpulang pada kamu buat aktiviti yang masing-masing pun okey, hasilkan satu seni sebagainya bagi arahan dan mereka buat. Dan ada yang baring, ada yang terlentang, ada yang berdiri kat sini, dekat kat dinding, mana kat dinding. Ini hasil dia lah. Kita terima hak murid tu untuk bersuara, untuk bercakap sebagai pilihan dia. Ada masa kita bagi ruang lah untuk dia bebas untuk bergerak sebagainya. Okey, yang ini pilihan murid macam ni, jadi doktor. Okey, rawat kawan dia sebagainya. Main peranan lah, ni main peranan. Okey. Yang ini kita ubah suasana, biasa makan di pra, tapi satu hari tu masa tu saya tak ada PPM saya tak cuti rehat sakit. Saya gunakan peluang tu, maksudnya dengan situasi di atas agak susah untuk kemas dan sebagainya. Jadi saya gunakan peluang yang ada, saya kata kita ikut situasi yang mana bila tanpa terjangka kan, PPM saya tak datang hari tu, saya kesorangan. Saya gunakan saya order makanan dari kantin. Apa yang saya buat, saya bagi tugasan pada anak murid, okey, kamu angkat bentang tika, dan kawan ni bawa cawan, kawan ni bawa pinggan, kawan ni bawa barang makanan. Kita kumpulkan ikut warna sebagainya, kita laksanakan. Ini maknanya pengurusan diri di luar sebagainya. Itu pandai jugalah. Mereka memberi makna pada dia. Okey, yang ini adalah kebebasan. Maknanya saya bagi bebas. Untuk makluman semua, di prasekolah saya tak ada permainan yang sebab dia merupakan perluasan tanpa kos. Jadi kemudahan permainan di luar tak ada. Jadi saya menggunakan apa yang ada dan apa yang sesuai dengan mereka. Saya akan melihat dulu situasi itu. Sama ada selamat, tak selamat, dan saya berikan peluang. Saya letakkan satu kotak. Saya tak beritahu kotak ni untuk apa. Saya letakkan je, okey, mau nak main guna kotak ni main. Mula-mula saya tengok tak tahu, orang tak tahu nak main macam mana. Rupanya ada seorang budak dia akan gunakan kotak tu. Kita tengok tadi dia gunakan kotak, dia turun gunakan kotak tu kan. Okey, kita tengok video ni bila dia beri kebebasan. A B C D E F G
Okay, itu adalah satu bermain bebas lah. Maksudnya saya bagi ruang pada anak murid saya nak main-main. Tapi saya perhatikan pertama ada selamat, tak selamat, sesuai, tak sesuai. Dan saya juga main bersama dengan mereka, naik, turun, naik, turun, naik. Dan ini secara langsung memberi rasa setuju. Kita tengok reaksi wajah mereka. Ada yang sanggup lawan kawan, walaupun jatuh tapi bangun balik, nak lagi main. Jadi satu benda yang menyeronokkan bagi dia. Dia meriah, okay? Dia riang. Kita tengoklah sesuai tak sesuai kawasan kita yang ada pada kita lah, pada ibu ataupun ibu ayah lah kan. Okay. Kelebihan, dah masuk pada kelebihan. Kelebihan ni adalah kita pertama seronok, kita meraihkan perbezaan kecerdasan pelbagai anak-anak tu. Kita percaya pada anak tu boleh buat, anak tu boleh buat, dan kita percaya, seharusnya percaya pada proses yang kita laksanakan. Kita jangan lihat pada hasil. Hasil tu sebagai satu benda yang kita nampak hanya seketika, dan dia tak akan datang, kita tak tahu macam mana. Jadi kita perlu tekankan adalah proses, dan dia merupakan seperti mana yang saya katakan pada awal tadi, adalah menyeluruh. Dia semua sekali dia gabung, dia ambil sekali, ada fun learning, tak kisahlah dihibur ke, bermain ke, semua ada dalam tu. Okay? Dan sentiasa muda, bukanlah saya kata saya muda ke apa tak, tapi muda ni bermaksud kita sebagai guru, kita perlu jadi satu benda yang kata sesuatu yang bertenaga, yang kata energetik, yang untuk kita bersama-sama dengan anak-anak. Kita tak boleh lesu. Kalau kita lesu dengan murid pun lesu. Jadi kita boleh terlalu excited, kita tahu murid pun nak main, kita mesti positif. Kalau orang paling positif, secara tak langsung akan mewujudkan pelibatan aktif, dan kita memenuhi keperluan murid lah, keperluan anak tu, kita memberi makna pada dia. Maknanya dia dapat memberi makna pada dia, akan gunakan sebagai satu pembelajaran yang akan dibawa pada masa akan datang. Okay? Dan penilaian ni sebagai guru kita boleh menilai secara anekdot dan sebagainya. Kita gunakan penilaian secara bukan tersusun, maknanya kita dapat nilai secara direct terus. Kita tak perlu nak tunggu SPI dan sebagainya. Kita ambil gambar, kita rekod dulu, ataupun kita tahu murid-murid ni bercakap, tulis dalam kita punya rekod, kita transferkan sebagai penilaian lah. Okay. Antara kekangannya adalah situasi lah, seperti masa yang saya kata tadi, walaupun kita dah rancang, tiba-tiba ada situasi yang tanpa kita jangka, di luar jangkaan dan sebagainya, kita perlu lihat benda tu. Sekejap. Okay. Bahan, kadang-kadang bahan tak cukup dan sebagainya, kita nak buat main belon dan sebagainya, tiba-tiba belon tak cukup dan sebagainya. Dan itu satu kekangan lain lah, kekangan yang kita harus kata tutup dengan kreativiti kita. Bagaimana kita nak kreatif, bagaimana kita wujudkan fun learning walaupun bahan tak cukup, tapi kita cuba fikir. Kadang-kadang itu kekangan dari segi bahan, ruang. Macam ruang, kadang-kadang kelas saya terlalu kecil, sempit. Jadi sebab keluasan tu berkuasa, gunakan bahan kelas yang sedia ada. Jadi apa yang saya gunakan, kita keluar dari kelas, cuba cari ruang sesuai untuk anak-anak belajar dan sebagainya, dan kita beri ruang sesuai untuk mereka bermain ataupun belajar sebagainya. Kepercayaan, yang ini kekangan dari segi di sekolah saya tak ada masalah lah, tapi ada sekolah-sekolah lain, ada guru-guru yang mengadu tak bolehlah nak main-main, ada cikgu tak bagi, bising, yang nak mengajar kelas mereka sebelah-sebelah dengan kelas lain kan. Jadi kepercayaan tu dia menutup atau satu kekangan pada guru untuk melaksanakan fun learning yang meriah, yang beri makna pada murid tu. Ialah bising kan dia kan, kena marah sebagainya, tak jadi, tak apalah, jadi down kat situ. Okay, persekitaran yang kurang sesuai untuk jadikan fun learning, seperti mana yang saya katakan kepercayaan tadi tu, dan kurang sokongan macam guru prasekolah, PPM, kalau PPM tak datang, guru prasekolah seorang, jadi benda tu akan jadi satu kekangan untuk buat fun learning tu. Macam yang saya difahamkan, kalau guru tadika dia ada ramai guru kan, macam prasekolah, guru tu sudah handle, jadi satu masa tu mungkin akan jadi bila dah rancang nak buat fun learning, tiba-tiba tak ada sokongan daripada PPM dan sebagainya, dia pun menjadi satu kekangan. Dan kesihatan ni pun seperti mana yang saya nyatakan pada kelebihan tadi, jadi awet muda dan sebagainya. Kesihatan ni bila kita dalam keadaan kita tak sihat, kita nak buat fun pun, dia akan mempengaruhi murid-murid. Jadi tak apalah, buat je lah, kita tak sihat hari ni. Kita contoh macam tu lah. Tiba-tiba emosi pada rumah, kita bawa ke sekolah. Malam tadi masalah ini sebagainya. Sekian kita datang sekolah. Alamak, anak murid pula dah bising, buat kerja. Macam tu, jadi satu kekangan faktor luar yang mengganggu lah. Itu adalah kekangan. Dan sempat lagi tak masa untuk buat simulasi? Tiga Fendi.
Suka lagi boleh. Ya, okay. Sebab masa pun dah mencemburui. Okey, masing-masing. Saya buat read loud, bacaan lantang. Saya baca dengan murid. Saya menggunakan cara suara, intonasi, mimik muka, gerakan dan sebagainya untuk tarik murid untuk membaca bersama dengan saya. Saya tunjuk, okey, ini ada contoh. Saya ambil ini adalah cerita yang saya olah daripada saya menggunakan konsep lagu bangun pagi dan kaitkan dengan virus COVID-19. Dan ini saya cuba buat simulasi lah. Okey. Ini wah bunga. Ini kisah wah bunga. Kring. Jam loceng wah bunga berbunyi. Masa untuk bangun pagi. Wah bunga bangun dan terus ke bilik mandi. Wah bunga gosok gigi. Wah bunga cuci muka. Wah bunga terus mandi. Oops, jangan tengok. Jangan tengok. Itu dalam perkataan dia. Setelah mandi, wah bunga pakai baju. Wah bunga minum susu. Wah bunga makan roti. Hooray! Kerana virus, wah bunga duduk rumah. Wah bunga jaga diri. Wah bunga pun menyanyi. Bangun pagi. Gosok gigi, cuci muka, terus mandi, minum susu, makan roti, duduk rumah, jaga diri. Hooray! Itulah inspirasi. Banyak lagu-lagu yang kita boleh kaitkan untuk kita, kaitkan dengan musik, jadikan musikal dan sebagainya pun boleh. Gerakan. Tips. Saya kongsikan sedikit tips untuk ibu ayah seperti waktu sekolah. Pertama rutin, kita wujudkan rutin untuk anak-anak. Kalau boleh rutin bangun pagi sekolah tu, kekalkan. Jangan kita, tak apa cuti, biarlah bangun lambat. Ada masa boleh, mungkin 1 hari, 3 hari tu kita bangun lambat. Tapi rutin tu kita kekalkan, kita rancang aktiviti apa nak buat untuk anak. Cuba pilih 1 hari untuk buat yes day dengan anak-anak. Yes day maksud kat sini, apa yang anak minta, tunaikan. Bukan dari segi kewangan tu mungkin kita boleh tahu lah, tak mampu dan sebagainya. Tapi maksudnya nak main tu, nak main ni, nak main tu, 1 hari kita pilih. Yes day. Kita tak boleh kata no. Okay, abang nak main ni, baba nak main ni. Okay, go, proceed. Okay, proceed. Walaupun kita nampak bahaya dan sebagainya. Ada juga, apa kata, ini lain lah. Tentang permainan berisiko. Berisiko ni ada satu pembelajaran tau. Mungkin kalau dapat kongsi lagi, insyaAllah lah saya akan kongsikan datang. Okay, dan alam. Yang mana alam ni kita bawa anak-anak kita letak, bukan kita bawa pergi jalan tempat yang crowded, tak. Cuba cari satu tempat yang mereka dapat menikmati bunyi alam, air, sungai dan sebagainya, batu dan sebagainya, laut dan sebagainya. Kita bawa mereka untuk nikmati. Kita ambil masa yang beberapa jam dan sebagainya untuk kita bercakap dengan anak tentang alam ni siapa ciptakan dan sebagainya. Yang ini seterusnya adalah bebaskan tenaga. Bebaskan tenaga ni saya suka kongsikan bahawa bila kita bebaskan tenaga, setiap anak ni dia mempunyai, kalau tak silap saya ada beberapa kategori tahu. Setiap anak dia ada tahap berapa tenaga dia, dalam artikel saya tak ingat, nanti mungkin boleh cari kot tengok luar. Setiap anak ni dia ada tenaga berbeza-beza. Jadi kita nak bebaskan tenaga. Bila tenaga mereka tersimpan, tak dapat dikeluar, tak dapat diluahkan, contoh duduk rumah, cuti, perap, dia akan buat satu benda yang di luar jangkaan kepala kita tahu. Dia akan kacau adik dia akan buat ni, dia nak buat tu, dia nakkan perhatian. Dia tenaga tak dapat bebas, jadi tenaga dekat rumah jadi menjerit dan sebagainya sebab dia nak lepaskan tenaga dia. Okay, bebaskan tenaga maksudnya kita bawa dia main kat luar, kita lepaskan dia, ajak dia berlari dan sebagainya, dia akan penat dan sebagainya. Dia akan keluarkan peluh sebenarnya waktu petang, malam dia akan tidur dengan lena insya-Allah. Okey. Dan kedua, yang seterusnya adalah pemakanan seimbang. Kita didik anak waktu tu sekolah ni, walaupun makanan ni kita tetapkan makanan yang sihat lah. Jangan kita makan yang makanan yang proses sebagainya, jajan apa tu kurangkan. Kalau boleh elakkanlah. Okey, quality time sama dengan anak dan berikan reward. Reward maknanya kita beri penghargaan pada anak-anak lah. Okey, akhir kalam daripada saya. Saya ucapkan jutaan terima kasih pada semua pihak yang mana sudi menyebut saya kata mana yang tak baik itu datangnya daripada saya minta maaf kalau ada tersalah bicara dan apa yang saya ungkapkan di sini adalah percaya pada proses. Itu saya daripada Cik Fendi. Cik Fendi, kalau ada soalan apa? Okey, terima kasih diucapkan kepada yang berusaha Encik Syarul Afzal bin Samsul Ali di atas perkongsian ilmu berkaitan dengan pedagogi fun learning. Banyak ilmu yang dikongsikan terutama di kawasan pedalaman. Boleh kita lihat banyak aktiviti-aktiviti yang dilakukan berkaitan dengan persekitaran hidup kanak-kanak itu sendiri.
dia mengembalikan apa hari ni saya kembali nostalgia kehidupan kita dulu-dulu kan sebagai kanak-kanak. Banyak aktiviti-aktiviti yang dapat kita lakukan. Tetapi pada masa kini terdapat kekangan dari segi apa sekarang ni peringkat global dah dah menjadi satu masalah bagi dalam sistem pendidikan kita, iaitu penyakit pandemik COVID-19 telah sedikit sebanyak menjejaskan aktiviti pendidikan murid-murid di prasekolah. Boleh tak Encik Syarul kongsikan bagaimana aktiviti fun learning ini dijalankan pada masa sekarang ini? Okey. Mungkin saya dapat kongsikan sedikit lah dari segi macam saya buat tadi musical class. Maknanya duduk dalam kelas, murid bergerak tapi duduk tempat mereka, tapi kita menyanyi, kita mengajar dalam konteks orang kata pergerakan dan sebagainya. Contoh macam saya tadi guna read loud kan, kita baca, nyanyi, itu yang kita saya ambil COVID-19 kan. Saya nak terangkan murid-murid, contoh saya boleh gunakan lagu lain, saya gunakan di sini virus, di sana virus. Kita gunakan konsep penerangan murid tentang virus tu, bahawa kita kena jaga SOP dan sebagainya, pakai penutup muka kan, ada lagu tu kan. Okey. Dan kalau saya nak kongsi lebih, saya mungkin boleh iklan kat di sini kot. Hari esok ada satu lagi webinar pedagogi fun learning ataupun didik hibur yang secara international di era pandemik. Yang akan dikongsikan oleh JU kebangsaan kita, insyaAllah prasekolah. Mungkin boleh tonton di webinar Facebook Live Jabatan Pendidikan Organ Anak UPSI. Okay. Menis. Okey, terima kasih kepada Cikgu Syarul ya. Banyak ilmu yang dikongsikan. Okey, ada tak lagi sebarang soalan yang boleh kita kongsikan? Okey. Saya buka, ada tak soalan daripada audiens kita di luar sana Okey, untuk pengetahuan audiens di luar sana, melalui Facebook Jabatan Pendidikan Awal Kanak-kanak UPSI ada disediakan link kehadiran link kehadiran cikgu-cikgu, ibu bapa boleh isi untuk mendapat e-sijil e-sijil kehadiran. Okey, boleh buka di dalam Facebook Jabatan Pendidikan Awal Kanak-kanak UPSI. Okey. Okey, kita ada satu soalan di ruangan chat kita. Okey. Bagaimana cikgu melaksanakan pedagogi fun learning dalam PDPR? Okey, ini daripada Nenda Raisa. Okey. Saya inilah buka pada ni. Cik Syarul boleh jawab? Okey. Di sekolah saya PDPR secara modul sebab saya tak dapat akses internet ataupun liputan rangkaian yang agak cukup bagi kami hantar modul dan pulangkan balik modul. Dalam modul tu kami dia bukan modul yang kita bagi macam tulis dan sebagainya. Dalam modul tu saya letakkan, ini saya punya pengalaman lah berdasarkan modul sebab saya tak melaksanakan secara online sebab saya punya sekolah jauh dia punya rangkaian. Okay, apa yang saya guna dalam modul tu saya letakkan satu di sebelah macam satu interaktif modul di mana berarti pada emosi anak-anak murid tanda hari tu hari Senin, tanda sama ada sedih ataupun gembira, dia tanda kat situ sebagainya. Okay, dan kita akan buat satu orang kata aktiviti yang melibatkan ibu bapa di rumah. Bagi contoh kebersihan, saya ambil kebersihan, saya letak dalam modul tu gambar foto, gambar bersih. Saya letakkan tu ambil dan apa minta pada anak untuk menyelesaikan masalah apa yang sepatutnya kita buat dengan sampah yang bersepah-sepah ni. Contohlah ambil dia tulis kat bawah tu. Sebenarnya dalam latihan tu budak tu tulis balik semula membersihkan sampah sarap di kawasan rumah yang dia kata salin balik semula. Tapi dari segi apa yang saya nak sampaikan di sini adanya interaktif antara ibu bapa dengan anak supaya ibu bapa dapat sampaikan okey rumah ni bersih macam ni. Dia beritahu anak salin macam ni salin sekian. Dia ada satu orang kata interaktif walaupun dalam bentuk kertas tapi saya cuba sampaikan dalam bentuk yang mereka mudah terima. Itu sajalah mungkin ada yang online tu mungkin orang boleh buat aktiviti online. Macam saya pengalaman saya lebih kepada modul lah. Online tu saya kurang sikit. Mungkin esok boleh ikut tengok kalau nak tengok era pandemik. Okey. Diharapkan dapat terjawab persoalan daripada Nenda Raisa. Okey.
Dia bertanyakan pedagogi fun learning dalam PDPR. Mungkin boleh saya tambah Cikgu Fendi. Boleh lagi. Mungkin ni pengalaman saya dengan anak-anak saya lah, apa yang saya lihat. Banyakkannya cikgu dia bagi arahan, okey cari mainan. Kita kat dalam online tu, okey anak-anak cari mainan warna biru, dia akan ambil. Dia cerita, cikgu ni mainan warna biru, cikgu ni lori, dia akan cerita. Jadi komunikasi tu ada, fun learning tu ada, walaupun dia tak duduk di meja saja, mereka akan bergerak cari mainan, explore. Mainan warna biru tak, cikgu tak ada. Cikgu cakap okey tak apa, tak ada macam tu. Itu salah satu contoh aktiviti lah yang boleh saya kongsikan secara online. Ya. Okey, dalam PDPR semasa pengajaran pembelajaran di rumah rata-rata ramai cikgu yang menggunakan modul. Di dalam modul tu juga cikgu-cikgu ada diselitkan juga dengan aktiviti fun learning. Contoh dia macam buat projek kan. Itu juga merupakan aktiviti fun learning. Okey. Dan guru-guru juga dia sekarang ni ada mencipta aplikasi, aplikasi contohnya game, seperti worksheet, seperti word wall, cikgu-cikgu ada membinanya dan membantu murid-murid belajar di rumah secara fun learning. Okey. Okey, ada lagi soalan boleh kita kongsikan di sini. Masa hampir pada 10.40 minit pagi. Okey. Jadi kita soalan. Okey, banyak aktiviti yang telah dikongsikan oleh Cikgu Syarul pada hari ini. Okey. Yang mana dia berkongsi aktiviti yang dilakukan bersama murid dengan murid orang asli. Ini bukan senang ni, pengalaman ni kita nak dapat ni pengalaman yang sangat berharga tak semua cikgu-cikgu lalui. Tahniahlah Cikgu Syarul. Terima kasih. Okey. Okey, ada lagi soalan? Okey, boleh kita buka. Harap PKP habislah, PKP pula. Mungkin situasi pandemik ni dapat berakhir lah supaya kita dapat laksanakan apa orang panggil hak kanak-kanak tu untuk bebas bermain. Betul. Semoga dapat mengembalikan baliklah aktiviti pendidikan kita seperti sedia kala Ya. Kesian tengok anak-anak duduk kat di atas meja, duduk tak boleh nak bergerak. Kita pun stres, apatah lagi anak-anak yang kat duduk dalam kelas kan. Kita tak boleh buat apa, kita terpaksa hadapi. Di kelas banyak disediakan pusat pembelajaran kan yang menarik tapi tak dapat digunakan setakat ini. Okey. Yep. Okey, untuk aktiviti PDPR ni, pedagogi fun learning, okey, besok juga akan diadakan webinar boleh tengok di dalam Facebook Jabatan Pendidikan Awal Kanak-kanak UPSI. Okey. Cikgu boleh share jugalah pada rakan-rakan yang lain supaya semua mendapat manfaat daripada webinar. Okey. Ada lagi soalan? Okey, kalau tak ada saya boleh tutuplah sesi webinar pada hari ini. Okey. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih diucapkan kepada yang berusaha Encik Syarul Afzan bin Samsul Ali, guru prasekolah SK Pusraya yang sudi meluangkan masa berkongsi ilmu program webinar pendidikan yang bertajuk pedagogi fun learning yang sangat baik dan sangat bermanfaat pada hari ini. Diharapkan sesi webinar kita hari ini dapat sedikit sebanyak menambah nilai dan menjadi bekalan untuk kita terus mengajar anak murid kita yang dikasihi. Okay. Pohon berangan tempat bertemu, girangnya rasa si anak dara. Baliklah tuan-puan membawa ilmu, binalah bangsa, bangunkan negara. Andai terkayuh dah sampai ke seberang, andai memanjat dah sampai ke pucuk, andai mendaki dah sampai ke puncak, setiap yang bermula pasti akan berakhir. Begitu juga dengan majlis kita pada hari ini. Sebagai penutup bicara, sisir pelepah meraut lidi mengayam daun, atap jerami yang indah yang berseri, bawalah pergi. Yang cacat, yang kecil tinggal
beli kajang, tambat perahu di Muara Deli. Kalau ada umur yang panjang, insya-Allah kita berjumpa lagi. Selesai sudah majlis kita, gurau senda sekadar saja. Silap bicara, maaf dipinta. Moga berjumpa di lain masa. Mewakili jawatan kuasa, pengelola dan penganjur Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjung Malim, Perak, saya memohon jutaan kemaafan seandainya ada kekurangan serta kelemahan sepanjang program webinar pendidikan ini berlangsung. Sehingga kita berjumpa lagi di lain masa. Selamat menyambut Hari Kanak-kanak peringkat negeri Perak. Okey, sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Bye.